Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah binti Samsul Rafzi. Saya dari kumpulan 11 dan sekarang saya akan membentangkan tentang nikmat sungai dalam syurga. Dan dalam tajuk ini saya akan membentangkan tentang konsep sungai dalam syurga, jenis-jenis sungai dalam syurga, keistimewaan sungai dalam syurga, kisah palsu atau dhaif tentang sungai dalam syurga, juga perbandingan tentang sungai dalam syurga dengan agama-agama lain, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Sungai ditakrifkan sebagai aliran yang terbuka yang sentiasa berubah dari masa ke masa dengan mengalami proses hakisan, pemendapan dan pengangkutan. Sungai juga bermula dari kawasan yang lebih tinggi yang disebut sebagai hulu, seperti di kawasan pegunungan atau kawasan bukit, dan berakhir di kawasan yang lebih rendah iaitu kawasan hilir. Terdapat juga keadaan di mana sungai ini akan bercabang menjadi dua, yang mana yang mempunyai kawasan yang lebih luas atau isi padu air yang lebih besar disebut sebagai sungai utama, manakala sungai menjadi cabang disebut sebagai anak sungai. Perkataan sungai disebut sebanyak 51 kali dalam Al-Quran dengan lafaz nahru atau anhar. Lafaz nahru ini bermaksud air tawar yang banyak, mengalir dan bersih atau tempat air tawar mengalir, manakala lafaz anhar adalah lafaz jamak bagi nahru yang mempunyai banyak maksud menurut buku Kamus Al-Quran. Lafaz anhar dalam Al-Quran mempunyai banyak maksud, antaranya adalah air berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 74. Selain itu juga bermaksud sungai-sungai yang ada di bumi berdasarkan surah Al-Ra'd ayat 3, dan juga membawa maksud sebagai sungai Nil dan 4 sungai yang lain yang tersebar, iaitu sungai Al-Muq, sungai Tulun, sungai Dimyat dan sungai Tinis berdasarkan surah Az-Zukhruf ayat 51. Selain itu, lafaz anhar juga bermaksud taman-taman dan sungai-sungai atau sungai-sungai yang ada di syurga. Menurut Al-Razi, Al-Quran sering menceritakan tentang nikmat-nikmat dalam syurga dengan menyebut tentang sungai yang mengalir di dalamnya, kerana sungai merupakan sumber kehidupan seluruh alam. Seterusnya kita masuk pada jenis-jenis sungai dalam syurga. Yang pertama adalah sungai yang terdiri dari pelbagai jenis cecair, iaitu sungai madu, sungai susu dan sungai anggur. Yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyebut mafhumnya di dalam syurga terdapat 4 jenis sungai, iaitu sungai Nil, sungai Yufrat, sungai Jihan dan sungai Sayhad. Hadis lain pula daripada Anas bin Malik yang mana mafhumnya menceritakan bahawa Rasulullah SAW ada melihat 4 jenis sungai, yang mana 2 darinya adalah sungai Zahir, iaitu sungai Nil dan sungai Yufrat, dan 2 daripadanya adalah sungai batin yang ada di dalam syurga. Akhir sekali adalah sungai yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sungai Al-Kautsar. Seterusnya adalah keistimewaan sungai dalam syurga. Allah ada menceritakan dalam surah Muhammad ayat 15 bahawa sungai-sungai ini diciptakan daripada pelbagai jenis air dan rasa. Antaranya adalah air susu, air madu dan khamar, iaitu arak. Bukan itu sahaja, diceritakan juga bahawa sungai-sungai dalam syurga ini tidak akan berubah rasa, bau dan warnanya. Ianya juga tidak akan tercemar sama sekali, malah airnya juga tidak akan bertukar menjadi keruh ataupun berbau busuk. Selain itu, sungai ini juga mempunyai pelbagai rasa yang menarik seperti air minuman yang ada di dunia. Namun begitu, tidak seperti minuman di dunia, ianya tidak akan berubah menjadi basi ataupun masam. Dan akhir sekali, sungai yang terdiri daripada arak ini halal untuk diminum. Bahkan ianya juga tidak akan memabukkan orang yang meminumnya. Selain itu, sungai Kautsar juga ada diceritakan tentang keistimewaannya, iaitu sungai ini lebih manis daripada madu dan lebih putih dari susu warnanya. Selain itu, ianya juga digambarkan dikelilingi oleh bukit-bukit yang terdiri daripada batu-batu yang diciptakan daripada permata, dan
Tanahnya pula mempunyai bau yang sangat harum. Bukan itu sahaja, tepian sungai ini juga diciptakan daripada emas dan batu-batunya pula adalah dari mutiara-mutiara. Dan akhir sekali, keistimewaan sungai Kausar ini adalah ianya mampu menghilangkan rasa haus buat selama-lamanya bagi peminumnya, walaupun dia hanya meminumnya sekali. Sebagai umat Islam, kita sentiasa menganggap bahawa bulan Rejab ini adalah bulan yang sangat mulia kerana mempunyai banyak kelebihan. Namun begitu, dapatnya hadis yang bertaraf dhaif yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan bulan ini. Contoh hadis yang menceritakan tentang kelebihan Rejab ini adalah, maksudnya atau mafhumnya, di dalam syurga ini terdapatnya sungai bernama Rejab. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Dan barang siapa yang berpuasa sehari sahaja di dalam bulan Rejab ini akan dapat minum daripada sungai Rejab ini. Menurut Ibnu Hajar, hadis ini adalah bertaraf dhaif dan berstatus maudhu'. Namun menurut ahli sunnah wal jamaah, kita boleh mengamalkan hadis ini dalam konteks fadail al-a'mal yang bermaksud amal-amal utama. Kerana hadis ini boleh menjadi motivasi untuk beribadah. Akhir sekali adalah perbandingan sungai di syurga dengan agama-agama lain. Menurut orang Kristian, sungai Nil ini atau nama lainnya adalah Gish Abe adalah merupakan saluran keluar bagi sungai Gihon yang mengalir terus dari syurga serta menghubungkan antara bumi dengan syurga. Di dalam kitab Genesis ada dituliskan tentang sungai yang menyirami taman yang mengalir dari Eden. Jadi dari kenyataan inilah munculnya nama 4 buah sungai, iaitu sungai Pishon, Gihon, Tigris dan Euphrates. Menurut paderi-paderi Kristian, sungai Gihon inilah yang memberi makan kepada langit dan berkhidmat kepada syurga. Menurut mereka, sungai Gihon ini juga telah berputar mengelilingi dunia sebanyak 7 kali dan telah membekalkan air untuk syurga. Orang-orang Kristian ini mempercayai bahawa sungai Gihon ini menghubungkan dunia dengan syurga kerana mereka juga mempercayai bahawa Adam dan Hawa ini tinggal di dalam syurga. Jadi apabila Adam dan Hawa ini dihalau keluar dari syurga, Gihon juga turut meninggalkan syurga dan mengalir dari syurga ke bumi. Bukan itu sahaja, orang Kristian juga mempercayai bahawa air adalah perjanjian antara manusia dengan Tuhan, kerana mereka menganggap bahawa Tuhan akan menghukum sesiapa yang melakukan dosa dengan memberikan mereka air dengan jumlah yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Bukan itu sahaja, agama Hindu juga mempercayai bahawa di syurga adanya sungai. Dan menurut mereka, sungai syurga itu adalah sungai Gangga yang berada di dunia sekarang. Bagi mereka, ianya adalah sungai yang paling suci dalam agama Hindu, yang mampu menyucikan dosa dan ianya juga suci selama-lamanya. Selain dianggap sungai yang paling suci, sungai Gangga ini juga dianggap sebagai nektar keabadian yang mampu menghidupkan orang yang telah mati yang dibakar di tepi sungai di dalam syurga. Dan akhir sekali, mereka juga mempercayai bahawa intipati cecair bahawa sungai ini mengandungi intipati cecair daripada kitab suci atau dewa-dewa dan juga kebijaksanaan tradisi Hindu. Kesimpulannya, dapat kita pelajari bahawa terdapat banyak nikmat yang Allah ceritakan kepada kita. Allah juga memperincikan nikmat-nikmat syurga, nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga, yang mana salah satunya adalah nikmat sungai yang mengalir di dalamnya, untuk menjadi motivasi buat kita sebagai umat Islam atau umat manusia
supaya sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri dan mengejar kebaikan supaya dapat dimasukkan ke dalam syurga.